Bantuan Tunai Rakyat 2023, tarikh dan jumlah bayaran. Klaim Bantuan Tunai Rakyat RM200 dikreditkan sebelum akhir bulan. Untuk mereka yang perlu, anda boleh lakukan semakan dengan mengikuti cara yang diterangkan. Baca cara semakan bantuan. https://appmy.kasi.my.id. Yes, .id bro, .id. Tuan-tuan dan puan, adik-adik semua tengok betul-betul. Ini adalah salah satu taktik scammer Telegram pancing mangsa-mangsa mereka melalui mesej-mesej seperti ini. Jadi dalam video ini special saya buat untuk berkongsi kepada adik-adik, tuan-tuan dan puan semua, cara untuk kita kenal pasti apakah mesej ini scam ataupun tidak, dan apakah cara untuk kita atasinya. So, jom kita saksikan video ini. Let's go. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dia.my channel. Waktu saya buat video ni adalah pada 29 September 2023, yang mana pada ketika ini masalah akaun Telegram kena hack ataupun kena scam sangat banyak berlaku. Contohnya saya punya student pun banyak kena scam. Saya punya rakan-rakan kerja pun ada akaun mereka juga kena scam ataupun akaun dicuri lah. Jadi dalam video ni saya buat khas untuk kita kenal pasti bagaimana scammer Telegram ni mencuri maklumat ataupun mencuri akaun Telegram kita. Okey, saya bagi satu contoh. Ni adalah mesej yang saya dapat daripada seorang pelajar saya, bekas pelajar. Saya simpan lagi kontak number dia. Dia hantar mesej seperti ini. Sangat baru lagi lah. Ini dia hantar 13 September yang lepas. Jadi saya ambil contoh lah untuk buat dalam konten video ni. Mesej ni ditulis, kalau kita baca tu macam tak ada apa lah kan. Dia cuma bagi tahu ada maklumat tentang bantuan kerajaan, Bantuan Rakyat 2021. Dibubuh kat situ gambar Perdana Menteri yang terkini, Perdana Menteri Malaysia. Sebab bantuan ni pada kerajaan kan, dia bubuh lah gambar Perdana Menteri Malaysia. Lepas tu kat bawah tu kalau kita tengok ada maklumat yang dia tulis di situ berkenaan bantuan kan. Dia kata untuk nak baca, nak dapatkan maklumat dia kata apa ni, untuk mereka yang perlu, anda boleh lakukan semakan dengan mengikut cara yang diterangkan. Baca cara semakan bantuan. Dia bagi link kat bawah tu untuk kita baca. Nak dapat bantuan ni maksud kita baca. Dia sebenarnya macam-macam jenis mesej yang geng-geng scammer ni buat. Kadang-kadang dia buat tulis bantuan 2,500. Nak mohon tekan link di bawah. Ada yang setengah tu dia letak macam-macam lah. Video percuma, movie percuma, tekan link di bawah. Ada juga mesej seperti itu. Maksud kata mesej yang diberikan dalam Telegram yang kita dapat ni kemungkinan daripada akaun kawan-kawan kita ataupun kontak yang ada kontak list dalam telefon kita. Mesej yang memberikan sesuatu kepada kita kan. Jadi contoh macam ni, bantuan. Dia kata ada bantuan, nak tahu macam mana nak dapat, tekan link di bawah. So, saya nak terangkan dulu berkenaan dengan URL. URL ni adalah Uniform Resource Locator. Ini adalah link untuk masuk ke sesuatu website. Jadi saya nak tunjukkan, nak terangkan kepada anda berkenaan dengan link ni dahulu. Sebenarnya melalui link ni pun kita dah tahu dah link ni ke scam. Orang ni scam ke tidak. Anda boleh tengok kat depan ni HTTPS. Yang tu tak ada masalah lah. Yang tu adalah protokol internet HTTPS ni secure HTTP, Secure Hypertext Transfer Protocol. Ni kata kalau ada HTTPS ni, laman web ni secure lah. Okey, secure dari sudut dia punya confidentiality data. Tapi bukan bermaksud website tu legal ataupun sahih. Sama ada website tu daripada pihak yang betul atau salah, kita tak dapat tentukan lagi. HTTPS ni
Semua boleh beli. Bayar saja dapatlah, secure kan. Yang ni adalah untuk security bagi website kita saja. Yang mana website kita letak dekat host web server. So sama dengan hackers ni, website dia memang secure lah HTTPS. Tapi website dia ni memang secure dari segi data confidentiality. Masalahnya dia scammer. Website tu memang salah lah. Website yang berniat jahat, kutip data untuk berniat jahat. Okey. Jadi yang lain-lain tu saya tak kisah sangat. appmy.my tu yang tu domain yang depan. Yang belakang sekali tu, yang belakang sekali sebenarnya kita dah boleh tentukan scammer ni dia adalah scammer ataupun website yang sahih. Contoh, bantuan daripada kerajaan Malaysia, mestilah website dia gov.my, Government of Malaysia, gov.my. Kalau anda dapat link selain gov.my, tak payahlah nak semak ke nak tengok maklumat apa, tak payahlah. Tak perlulah, sebab yang tu memang sahih dan memang sah, bukan laman web kerajaan Malaysia. Bantuan daripada kerajaan, semak dekat laman web kerajaan Malaysia, gov.my. Kalau kita tengok link ni, kita dah tahu sebenarnya .id ni adalah website di Indonesia. ID stand for Indonesia. Domain name kat belakang sekali tu kita panggil top level domain. Ni adalah TLD, top level domain bagi server di Indonesia. Nampak dah, kat situ pun kita boleh nampak apa hal pula bantuan kerajaan Malaysia kena semak dekat server website di Indonesia. Ingat adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua, bantuan kerajaan Malaysia. Jadi semak dekat laman web Government of Malaysia sahaja. Apa hal pula kita nak kena semak dekat laman web Indonesia? Dah bantuan kerajaan Malaysia. Saya faham ramai yang tekan juga link ni. Salah satunya sebab kita tak faham macam mana, apakah maksud ID dekat link ataupun dekat dia punya URL ni. Jadi saya dah bagi tahu ID belakang adalah top level domain. Kalau ID adalah Indonesia, kalau Malaysia MY. Kalau kita tengok kat situ, memang dia ada depan MY. Tapi yang tu bukan Malaysia punya. Sebab yang depan tu, okey, yang depan tu tambahan domain. Okey, tambahan domain ni dia boleh reka apa nama pun boleh. Yang belakang sekali tu ID yang menentukan server kita tu berdaftar dengan top level domain yang mana satu. ID adalah Indonesia. Kalau Malaysia, MY. Di belakang sekali tau. Bukannya di tengah. MY tu di belakang sekali. Dan untuk bantuan, semak dekat Government of Malaysia sahajalah, gov.my. Jadi kalau lah memang saya tengok ada juga link yang bukannya my.id. Dia .com je belakang kan. Jadi walaupun dia tak ada .id belakang, .com, yang tu pun berisiko. Mungkin adalah website scammer. Tak perlulah nak tekan kalau ada kaitan dengan bantuan kerajaan ni. Ingat, kita hanya rujuk daripada laman web gov.my. Okey. Satu lagi, kadang-kadang kita nampak kat depan ni warna biru, tulisan biru ni nampak macam URL yang sahih. URL yang sah. Dia tulis kat situ gov.my. Memang boleh buat paparan dekat depan ni sebenarnya semua orang boleh buat. Siapa yang pandai HTML, siapa yang pandai macam mana nak buat message, dia paparkan URL yang betul. Okey, paparan nampak betul. Tapi bila kita tekan link tu, dia bawa ke website lain. Yang tu satu lagi case. Kalau macam ni nampak sah lah. Memang my.id kat depan ni pun dah nampak. Memang confirm. Bukan website yang betul. Bukan website daripada kerajaan Malaysia. Okey, kalau dia nampak, kita nampak gov.my. Betul kat depan ni betul. Sebenarnya kita boleh tekan je. Yang ni pun saya tunjuk macam mana nak tahu laman web tu betul atau tak. Kita tekan kat link tu. Dia akan buka macam ni. Anda nampak tak? Anda boleh nampak kat atas sekali app.my.kasih.my.id. Yang tu dah kita nampak dah. Memang betul. Ini adalah laman web yang fake. Yang bukan daripada kerajaan Malaysia. Ini masalahnya.
Okey, sumbangan asrama. Kepala bana dia asrama ni scammer, dia pakai, dia berlakon ataupun dia ni lah menyamar jadi badan kerajaan kita, dan dia buat macam ni. Jadi kalau anda masukkan nombor telefon ni, apa dia buat kan? Apa dia buat? Contohlah saya bagilah. Saya nak tunjuk contoh. Kalau anda masuk nombor telefon saja, sebenarnya anda tak kena hack lagi. Okey, contoh saya buh 0375907997. Saya mark status. Nampak tak? Sekarang ni apa dia buat? Bila kita masuk nombor telefon, dia akan minta verification code. Yes, yang ni yang masalah lah. Jadi bila anda masukkan OTP ni dan tekan saya mark status, apa yang berlaku? Sebenarnya apa yang berlaku? Akaun Telegram anda, dia dah login dekat device scammer ni. Scammer dah login akaun anda dalam dekat dia punya device, tak kisahlah smartphone ke ataupun komputer, dia dah dapat akaun kita. Jadi make sure OTP ni jangan masuk ke dalam mana-mana website. Ingat OTP ni kita akan dapat melalui Telegram kita, dan jangan bubuhlah kat sini. Kalau anda bubuh kat sini, habis. Akaun anda memang akan fail. Akaun anda akan dihack. Akaun Telegram anda akan dicuri. OTP ni dekat ni lah. Contoh saya tunjuk. Saya akan dapat OTP macam ni. Telegram yang akan hantar kita. Memang, yang ni memang Telegram sah kan. Kalau anda tengok ni ada blue tick kat atas. Yang ni memang Telegram yang hantar 68011. Dan kat sini pun kalau anda baca betul-betul, Telegram sendiri dah tulis tu. Okay, do not give this code to anyone, even if they say they are from Telegram. This code can be used to log in to your Telegram account. We never ask it for anything. If you didn't request this code by trying to log in another device, simply ignore this message. So ingat, kod yang kita dapat ni, dia tulis OTP, sebenarnya login code. Jangan duk pi bubuh pula dekat sini. Anda bubuh kat sini, pom, habis akaun Telegram anda pun akan kena hack. So ingatlah, ni contoh satu yang kita tengok. Untuk dapatkan kesahihan laman web ni sah atau tidak, kita tengok URL dia dulu. Kalau kita tekan, memang dia buka .my.id, confirm. Yang ni adalah scammer. Bukan laman web daripada Malaysia, bukan gov.my, dan dia akan minta nombor phone. Bila kita bubuh nombor phone, kita akan dapat OTP ataupun login code daripada Telegram. Kalau anda masukkan kod tersebut di dalam ruangan verification code ni, habis. Akaun Telegram anda memang kena hack, kena scam. Okay, dia akan pakai akaun anda. Jadi ingat, jangan bubuh. Ini contoh, saya bagi contoh. Memang saya tak isi lah. OTP memang jangan isi. Kalau saya isi, habis lah akaun saya kan. Kena hack jugalah. Alright, dan satu lagi saya nak tunjuk. Satu lagi, okay, saya padam yang ni. Saya nak tunjuk satu lagi. Ni student saya ni. Dia bagi. Ni satu lagi. Dah boleh tengok. Bantuan 2,500 dibayar 2 kali setahun. 2 kali tahun ini. Saya mak senarai penerima. Ni lama dah 10 Ogos. Yang ni dia buat macam ni. Saya bagi contoh. Kalau anda tengok, dia tulis, dia tak ada pun .id ke apa. Dia cuma letak link mxysl.com /bantuan kerajaan YFXR. Yang ni pun kita nampak lah URL dia memang sangat pelik. URL mana tak tahu. Ingat, saya ulang sekali lagi. Kalau bantuan kerajaan ke apa, pastikan kita tengok URL dia mestilah gov.my. gov.my. Kalau yang ni confirm lah scam ni. Contoh, kalau saya tekan link ni, sebenarnya kita tekan tak ada masalah pun. Kalau kita tekan ni, dia dah ni dah. Account suspended. Ini yang lama punya. Mungkin dah ada orang report link ni. Jadi memang dia akan terus block lah. Okey, sebenarnya yang ni sebenarnya apa dia buat? Saya pernah tekan, saya nak tengok apa jadi kan. Dia akan minta kita login balik Telegram. Yang tu salah satu. Dia naik pula. Dia suruh login sekali lagi Telegram. Padahal telefon kita ni memang kita dah login pun akaun Telegram kita. Kenapa nak kena login sekali lagi? Yang tu kena ingat adik-adik, abang-abang, tuan-tuan, puan-puan. Kenapa perlu kita login semula kalau memang Telegram kita ni dah login? Alright, tu salah satu cara dia nak curi akaun Telegram kita. Dia bagi link. Bila kita buka link, dia suruh login semula.
Cuma yang baru ni dia adjust sikit lah. Yang atas tu bila dia kata login semula, kita nampak login balik Telegram. Kenapa nak login balik kan? Telegram kita memang dah login dekat smartphone kita ni. Jadi memang dah nampak tu salah satu cara taktik scammer curi data ataupun akaun Telegram kita. Yang kedua ni, cara yang terbaru sikit lah. Dia buat bantuan untuk siap makan. Suruh masuk nombor telefon. Bila kita masuk nombor telefon, dia suruh masukkan OTP pula kan. OTP tu kod daripada Telegram. Jangan duk bubuh. Kalau ada isi, habis akaun Telegram anda pun akan kena hack. Dan lepas ni adalah semua kontak anda akan dapat mesej seperti ini. Dia akan bagi macam-macam. Ada yang mesej macam ni saya mau bantuan. Ada yang mesej yang tak apa-apa, yang pelik-pelik tak senonoh pun ada. Alright. So hati-hati hati-hati, pastikan anda tahu, anda alert. Ni bantuan buat semua ni, tak payahlah melalui Telegram. Semak direct dekat laman web kerajaan. Tak perlu nak tekan-tekan link dalam Telegram. Tak perlu. Okey. Jadi salah satunya melalui pengetahuan kita lah. Kita alert benda ni scam, jadi kita tak perlu proceed. Okey, dapat mesej ni kita delete je. Dan isu dia kalau dapat macam ni, sebenarnya kita mungkin boleh dapatkan semula akaun kita dengan cara kita contact support. Contoh saya ada seorang lagi student yang berjaya retrieve balik akaun Hisham. Mana tahu ni kot. Okey, Hisham ni student saya jugalah, ex-student kan. Dia hantar kat saya, dia delete dah mesej tu. Tapi alhamdulillah dia boleh retrieve balik. Kalau kita tengok, contoh anda boleh tengok kat sini. Kalau anda tengok kat sini, apa yang dia nampak, dia nampak ada active session dekat Surabaya, Indonesia. Memang dia bagi tahu saya sebab dia tekan bantuan tu lah. Masa tu tak ingat bantuan 2,500 dia kot. Dia pergi tekan, isi nombor phone, masuk kod, login kod daripada Telegram. Habis akaun dia memang dah kena hack, dah kena curi maklumat ni. Jadi scammer tu memang dah login akaun dia. Dan kalau tengok tu, lokasi scammer tu dekat Surabaya, Indonesia. Jadi salah satu cara untuk settle masalah ni ialah terminate all other session yang saya bulat warna merah tu. Memang gambar ni saya yang send lah. Dia bagi kat saya cuba bantulah. Saya bulatkan. Masalahnya tak boleh tekan. Isu dia Telegram dia ada buat macam ada security sikit. Akaun yang baru kita add, kita tak boleh terminate. Tu masalah pula lah. Okay. Jadi apa yang Hisham buat, sebenarnya boleh terminate. Cara dia mula-mula kita contact dulu support. Kita contact support. Okay, dia naik macam ni nak terminate tak boleh. Dia kata for security reason you can't terminate other session from a device that you have just connected. Sebab baru scammer tu baru dapat kan device kita, baru sambungkan account dekat device dia. Kita tak boleh terus terminate session. Okay, jadi dia memang kena tunggu. Jadi apa yang boleh buat, kita contact dulu support. Yes, jadi Hisham memang dah contact support, alhamdulillah. Dan support dia kata apa? Tunggu at least 24 jam. Okay, kalau kita nak dapat balik lah, kita tak mau delete kan. Kita tak mau delete semua mesej kita yang dah lama-lama tu. Jadi kita kena tunggu 24 jam. Barulah kita boleh terminate all the session tu. Tapi kalau kita dah rasa teruk sangat akaun kita, sebenarnya kita boleh lah. Dia ada bawah tu. You can consider resetting the account if you don't want to wait. All data, chats, group channel will be deleted. There will no recovery. There will be no recovery. Alright. Tu cara dia yang kedua. Cara yang pertama, kita tunggu 24 jam. Lepas tu kita terminate other session. Okay. Dan alhamdulillah lah, Hisham pun dah berjaya buang. Dah berjaya buang scammer punya active session. Ada satu lagi case. Kita tengok dekat Telegram kita ni, tak nampak pun siapa yang hack. Kalau kes macam tu, sebenarnya bukan Telegram anda yang kena hack.
Boleh jadi sebenarnya smartphone anda terus yang kena hack. Maksud kata scammer tu boleh nampak semua, bukan setakat Telegram. Dia boleh nampak semua SMS kita, galeri kita, apa saja dekat smartphone kita. Dia boleh nampak. Yang tu lagi kritikal lah. Yang tu cara dia satu saja, kita perlu reset factory smartphone kita terus. Jadi hilang habis semua. Alright, tu in case bukan case macam ni lah. Macam pelajar saya Hisham ni, dia cuma kena hack account. Sebab macam tadi saya tunjuk contoh macam tadi, dia bagi link pancing kita untuk masukkan nombor phone dan dia minta OTP, iaitu login code daripada Telegram. Bila kita masuk, dia curi account kita. Alright, so sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Banyak panjang lebar juga saya cerita berkenaan dengan scam. Jadi untuk mengelakkan perkara ni daripada berlaku lagi, pastikan anda jangan klik link. Sebenarnya klik link tu okey lagi, tak ada masalah pun. Tapi masalahnya bila anda masukkan nombor phone dengan security code ataupun OTP code tu, account Telegram anda kena curi lah. Sebenarnya nak selamat tak perlulah klik link langsung berkenaan dengan Telegram, bantuan kerajaan lah, free movies, free app, free semua ni, benda-benda yang pancing kita ni selalunya ada lah. Kadang-kadang memang ada bagi betul, dia bagi free movie link semua kan. Tapi ada yang dia pancing kita, dia curi kita punya account Telegram. Jadi nak selamat, pastikan kita buka laman web yang sahih sendiri. Search saja dalam website sendiri, dalam Google Chrome ataupun kita rujuk terus laman web kerajaan. Dan satu lagi untuk Telegram ni, sebaik-baiknya kita enable benda ni. Tengok dekat settings, lepas tu kita tengok dekat privacy and security. Okey, dah nampak tu, 2-step verification saya pun off lah. Sebenarnya yang terbaik kita enable lah. Kalau anda jenis tak reti, ataupun bukan tak reti, minta maaf lah, bukan saya rasa anda tak reti. Saya tahu, bukan semua tahu. Saya pun pernah kena scam. Tapi bila kita dah dapat pengalaman ni, kita share lah kat orang lah. Sebenarnya 2-step verification ni memang sebaiknya enable. Kalau anda faham pasal scam, macam mana taktik scam tu, tak apalah, mungkin anda tak nak enable kan. Tapi yang terbaik enable. Tapi itulah, dia sebenarnya macam ni 2-step verification ni pun kalau enable, tapi anda kena pancing juga kan. Saya sebenarnya tak enable pun. Sebab kalau kita enable pun, tapi anda kena pancing untuk login. Okey, beza dia, dia akan minta 2 kali lah. Satu adalah OTP, satu lagi 2-step verification. Macam mana pun kalau anda tak faham satu-satu laman web ataupun URL tu adalah scam, anda akan buat juga kan kesalahan tu. Jadi sebaik-baiknya saya suggest fahamkanlah link yang kita dapat tu. Sebaik-baiknya anda faham. Dan kalau boleh tak perlulah tekan link yang kita dapat melalui mesej dalam Telegram. InsyaAllah kita lebih selamat. Alright, so untuk video kali ini sampai di sini saja. Panjang lebar saya membebel kan. Bukan seorang dua, ramai. Jadi pastikan anda berhati-hati. Jadi kalau anda nampak video ni, anda rasa video ni bermanfaat, bolehlah kongsikan kepada rakan-rakan anda yang lain. Okey, so jadilah pengguna Telegram yang bijak. Kita tahu link itu link apa. Kita faham dekat mesej yang kita dapat tu, link apa yang kita dapat. Jadi bila kita faham, kita akan kurang melakukan kesilapan. Okey, so video ni sampai di sini saja. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dia Dok Mai. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.